Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menerangkan bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia, subtopik 6.1, cabaran dalaman Malaysia. Okey, berikut merupakan standard pembelajaran kita pada hari ini. 13.21, menerangkan cabaran selepas pembentukan Malaysia. K13.28, menghuraikan kepentingan kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Okey, seterusnya cikgu akan menerangkan objektif pembelajaran pada hari ini, di mana pada akhir pembelajaran nanti murid akan dapat 1. Menyatakan faktor Malaysia terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia. 2. Menerangkan cabaran yang dihadapi Malaysia selepas pembentukan Malaysia. 3. Menghuraikan langkah-langkah mengekalkan keamanan negara. Okey, kita terus kepada topik pada hari ini, iaitu 6.1 cabaran dalaman Malaysia, di mana murid-murid boleh merujuk buku teks tingkatan 5 muka surat 116 hingga 118. Berikut merupakan gambaran yang terdapat dalam buku teks. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran pertama cikgu pada hari ini, ialah menyatakan faktor Malaysia terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia. Okey, cikgu akan tayangkan video daripada Bistro Ilmu berkaitan dengan cabaran dalam Malaysia, dan murid-murid sila catat isi penting berkenaan faktor Malaysia berhadapan dengan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, mari kita tonton video daripada channel Bistro Ilmu. Memainkan peranan cabaran dalaman Malaysia. Pembentukan Malaysia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Pada masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan sosial ekonomi. Cabaran utama bagi Malaysia adalah dalam bidang pembangunan dan ekonomi, terutama di Sarawak dan Sabah. Selain itu, Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum. Ancaman komunis turut menjadi cabaran bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Kerajaan persekutuan telah memainkan peranan utama dan bertanggungjawab dalam menghadapi cabaran berkenaan. Okey, berdasarkan video yang kita lihat tadi, apakah faktor Malaysia terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia? Okey, faktor yang pertama ialah mempunyai penduduk terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Faktor kedua adalah mewujudkan keseimbangan pembangunan dan sosial ekonomi. Okey, mari kita jawab soalan berikut. Apakah faktor Malaysia terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia? Di mana cikgu akan mengajar teknik ataupun kaedah untuk mengingati fakta sejarah menggunakan kaedah formula. Bagi soalan ini, cikgu menggunakan formula 2M. Apakah itu formula 2M? M pertama ialah mempunyai penduduk berbilang kaum. M kedua, mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Okey, maka cikgu telah selesai menerangkan objektif pembelajaran yang pertama. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada objektif pembelajaran yang kedua. Okey, objektif pembelajaran yang kedua adalah menerangkan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Okey, kita lihat lagi video daripada channel Bistro Ilmu dan sila catat isi penting berkenaan dengan cabaran yang dihadapi Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Memainkan peranan utama dan bertanggungjawab dalam cabaran yang dihadapi oleh Malaysia.
negara kita menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi termasuklah pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah, krisis politik di Sarawak, dan perpaduan kaum. Cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah dan biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Walau bagaimanapun, negara menghadapi cabaran bagi menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di kedua-dua negeri ini. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak, namun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti ekonomi komersial, maka kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko. Kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Kedua-dua negeri masih bergantung pada sistem pengangkutan air bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan, terutama kepada penduduk di kawasan pedalaman. Sejak pembentukan Malaysia, usaha menyeimbangkan pembangunan dilakukan melalui Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia. Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam Rancangan Malaysia pertama bermula pada tahun 1966. Memajukan sistem pendidikan. Kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernakular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Oleh itu, usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputera. Cabaran politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966 apabila 21 orang ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Gubernur pada bulan Jun 1966. Stephen Kalong Ningkan mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri. Namun beliau mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Krisis politik ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Pada bulan September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak. Stephen Kalong Ningkan digantikan dengan Tau Wesley. Cabaran perpaduan kaum. Usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum. Antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayo, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau.
Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Okey, anak murid, berdasarkan video yang kita tonton tadi, apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia? Okey, terdapat 3 cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia. Yang pertama ialah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Dalam menerangkan cabaran berikut, cikgu akan menerangkan cabaran dan juga usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi cabaran tersebut. Bagi cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah, terbahagi kepada 3. Yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi, di mana cabarannya adalah Sarawak dan Sabah kaya dengan hasil bumi, tetapi rakyat masih amal pertanian sara diri. Usaha mengatasi cabaran tersebut adalah kerajaan mempelbagaikan kegiatan pertanian komersial seperti kelapa sawit dan buka peluang kepada penduduk sertai kegiatan ekonomi berkaitan petroleum. Cabaran yang kedua adalah memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan, di mana saiz negeri yang besar dan Sarawak dan Sabah masih bergantung kepada pengangkutan air. Usaha mengatasi cabaran oleh kerajaan adalah membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama di kawasan pedalaman, dan Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam rancangan Malaysia Pertama. Cabaran yang ketiga adalah memajukan sistem pendidikan. Pada zaman British, hanya sekolah vernakular Inggeris dan Cina sahaja yang wujud. Penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Usaha mengatasi cabaran tersebut adalah membina sekolah dan melatih tenaga guru. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran yang kedua, iaitu cabaran politik di Sarawak. Cabaran yang pertama adalah berlakunya krisis perlembagaan di Sarawak pada Jun 1966. Ia melibatkan 21 orang ahli kaunsil negeri yang tidak berpuas hati dengan kepimpinan Ketua Menteri Sarawak, iaitu Stephen Kalong Kingkan. Usaha mengatasi cabaran tersebut adalah darurat diisytiharkan pada September 1966 dan Stephen Kalong Kingkan digantikan dengan Tawi Sli. Cabaran yang ketiga adalah cabaran perpaduan kaum, di mana usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum, antaranya termasuklah Melayu, Cina dan India. Usaha mengatasi cabaran tersebut adalah perpaduan sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini, di mana cikgu telah meringkaskan fakta yang terdapat dalam video kepada fakta yang lebih ringkas untuk murid-murid memahami apa cabaran yang dihadapi Malaysia dan apa usaha kerajaan bagi mengatasi cabaran tersebut. Seterusnya, mari kita menjawab soalan yang berikut. Terangkan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Pada kali ini, cikgu sekali lagi akan mengajar kaedah mengingati fakta sejarah menggunakan kaedah formula. Cikgu telah mencipta formula 3C 3M. Apa itu formula 3C 3M? Okey, 3C adalah cabaran politik di Sarawak, cabaran perpaduan kaum dan cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Kenapa cikgu letak cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah berada di tempat ketiga? Kerana di bawah cabaran tersebut terdapatnya 3M. Apa itu 3M? Mempelbagaikan kegiatan ekonomi, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan, memajukan sistem pendidikan. Maka, cikgu telah selesai menerangkan objektif pembelajaran yang kedua. Kita teruskan kepada objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu huraikan langkah-langkah mengekalkan keamanan negara, di mana cikgu meletakkan sekeping gambar untuk menguji kemahiran berfikir anak-anak murid semua. Okey, berdasarkan gambar rakyat berbilang kaum, cari nilai-nilai murni yang boleh dilaksanakan untuk mengekalkan keamanan negara kita.
Okey, antara nilai-nilai murni yang boleh kita gunakan adalah bersatu padu, perpaduan, hormat menghormati dan juga bertolak ansur. Seterusnya, mari kita jawab soalan berikut dengan menggunakan ayat yang lengkap. Huraikan langkah-langkah mengekalkan keamanan negara. Okey, kita mulakan dengan kata kunci soalan. Langkah-langkah untuk mengekalkan keamanan negara ialah rakyat perlu hidup bersatu padu. Titik. Hal ini akan mengukuhkan perpaduan antara kaum. Sebagai contoh, rakyat saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kesannya, rakyat hidup dalam keadaan bertolak ansur. Okay. Rumusan. Pastikan anda telah menguasai 3 objektif pembelajaran pada hari ini dan menggunakan pelbagai kaedah yang ada dan sesuai untuk membantu anda mengingati fakta sejarah. Sekian, terima kasih.